Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita sambung peringatan 130 Rumi. Peringatan. Oh, tak habis lagi bab solat sunat sikit lagi, tapi ada peringatan pula kat situ Diselangi peringatan ni biasa duduk last habis. Ini tak cukup, dia ada 25 solat sunat. Kita baru bahas 23. Lepas tu peringatan. Oh gitu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan adalah setengah daripada sembahyang sunat yang tersebut itu apa yang tersebut yang kita duk bahas 23 tu lah. Apa dia 23? Tengok jap. Solat sunat yang tersebut, solat sunat rawatib, solat sunat witir, solat sunat duha, awabin, zawal, tahayyatul masjid, solat sunat wuduk, musafir, qudum, taubat, berkahwin, perhentian, ihram, tawaf, istikharah, solat hajat, tasbih, raya-raya, tarawih, gerhana matahari, gerhana bulan, sunat minta hujan. Itu semua 23 tu, dia kata. Dan adalah setengah daripada sembahyang sunat yang tersebut. Dalam 23 tu, setengah. Bukan semua, sebahagian. Bukan semua daripada 23 tu. Iaitu sembahyang tarawih 1. Dan witir 2 pada bulan Ramadan. Witir pada bulan Ramadan. Tarawih 1, witir pada bulan Ramadan 2. Dan sembahyang 2 hari raya, 3. 4 lah. 2 hari raya kan. 2 raya, 4. Dan sembahyang gerhana keduanya, 4, 5, 6. Dan sembahyang minta hujan, istisqa, 7. 7 lah semua tu. 7. Dan adalah setengah daripada sembahyang sunat yang tersebut itu dituntut berjemaah. 7 dituntut berjemaah. Daripada 23 yang kita baca, dan lepas ni ada lagi 24, 25, 2 lagi solat sunat tahajud dengan solat sunat mutlak. Jadi 25. Dalam 25 ni hanya 7 saja yang sunat berjemaah. Dia panggil solat sunat yang sunat untuk berjemaah. Ada 7. Apa dia? Tarawih, witir bulan Ramadan, 2 hari raya, 2 gerhana, minta hujan. 7. Kalau tak masuk bulan Ramadan, 5. Kalau masuk bulan Ramadan, 7. Solat tarawih dengan witir. Witir bulan Ramadan. Witir yang luar bulan Ramadan, tak sunat berjemaah. Jadi 7 solat sunat yang disunatkan untuk berjemaah. 7 ni dituntut untuk berjemaah. Jika buat secara berjemaah, dapat 27. Jika tak buat secara berjemaah, dapat 1. Yalah. Solat fardu macam tu. Solat fardu dituntut untuk berjemaah. 5 waktu. Kalau buat berjemaah dapat 27. Kalau tak buat berjemaah dapat 1. Tu lah. Jadi maknanya solat yang dapat 27 hanya yang tadi. 5 Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh 5.
Buat jemaah dapat 27, tak buat jemaah dapat 1, 5. Tambah lagi 7. Tambah lagi 5 dulu lah. Tambah lagi 5. Dua air raya. 2 gerhana. Minta hujan. 5. Ni tapi ni sunat, ni wajib. Buat jemaah dapat 27, tak buat dapat 1 lah. Tambah lagi bulan Ramadan ada 2. Tarawih, buat berjemaah dapat 27, tak buat berjemaah dapat 1. Witir bulan Ramadan juga, buat berjemaah dapat 27, tak buat berjemaah dapat 1. Itu saja. Selain daripada 12 tadi, selain daripada 12 tadi yang wajib, yang fardu campur yang sunat 12 tadi, buat berjemaah tak dapat 27. Tu, buat jemaah tak dapat 27. Apa yang buat jemaah? Cuba kita tengok daripada semua tu. Apa agak-agak yang biasa kita buat? Rawatib tak nak buat kot. Tak nak buat. Qabliyah ba'diyah. Witir luar Ramadan. Tak nak buat. Duha, ada. Kalau kadang-kadang ada program-program, dia buat duha. Kalau kadang-kadang ada program kuliah ke apa kan, dia akan buat duha. Maka buat berjemaah tu tak dapat 27. Buat ramai-ramai jemaah tak dapat 27. Hanya yang dapat 27 solat sunat yang disunatkan untuk berjemaah, iaitu 7 tadi. Solat fardu memang tak payah cerita lah kan. Duha kalau buat tak dapat. Cuma boleh ke? Boleh. Solat sunat yang disuruh untuk berjemaah, solat sunat yang dituntut untuk berjemaah, kalau buat berjemaah dapat 27, tak buat dapat 1. Solat sunat selainnya yang kita tengok dan lain daripada yang tersebut itu tiada dituntut untuk berjemaah. Selain daripada 7 solat sunat tadi yang ada 20 lebih, malah lebih daripada tu lagi, tak dituntut untuk jemaah. Adakah tak boleh? Boleh. Bukan tak boleh. Cuma kalau buat juga tak dapat 27, dapat 1. Setengah ulama' dia baik sikit. Dia kata bukan dapat 1, dapat lebih juga. Dia panggil pahala qudwah, pahala ikutan. Mudah kata dapatlah dalam 2, 3, 4. 4. Tak dapat 27? Tak dapat 27. Dapat 1 tak? Lebih. Sebab buat jemaah, tak kalau tak ada nilai langsung. Maka dapatlah lebih sikit. Daripada sembahyang duha seorang-seorang dengan sembahyang duha berjemaah. Sembahyang duha seorang-seorang dapat 1, sembahyang duha berjemaah dapat 3 contoh. 27 tak dapat ke jemaah? Tak dapat sebab solat sunat yang tidak dituntut untuk jemaah. Bila tidak dituntut untuk jemaah, bukan bermakna tak boleh buat. Boleh je lepas sembahyang maghrib ustaz tak datang. Imam kata jom kita sembahyang ba'diyah maghrib sama-sama ramai. Boleh. Pakak-pakak sembahyang ba'diyah maghrib. Lepas azan Isyak, kita sembahyang dulu qabliyah Isyak, sembahyang ramai-ramai. Lepas tu sembahyang fardu Isyak ramai-ramai. Kemudian sembahyang ba'dah Isyak ramai-ramai berjemaah. Boleh. Tapi adakah dapat 27? Tak dapat. Tak dapat. Sebab tidak dituntut untuk jemaah. Okey. Solat sunat isyraq. Tak ada buat jemaah. Solat sunat awabin, tak ada orang buat jemaah. Solat sunat zawal, tak ada. Tahiyatul masjid, ada tak? Tak ada orang buat. Solat sunat wuduk, tak ada orang buat jemaah. Memang boleh buat walaupun tak ada orang buat. Solat sunat musafir, qudum, taubat. Solat sunat taubat, tak ada. Solat sunat berkahwin, ada orang buat jemaah. Solat sunat berkahwin, dia buat dengan isteri dia, jemaah tu. Maka tak ada, tak dapat. Solat sunat perhentian, solat sunat ihram, solat sunat tawaf, istikharah. Istikharah pun tak ada. Solat sunat hajat, yang ni ada. Kita bahas kejap lagi, nak tengok ni. Solat sunat hajat, ini ada orang buat. Kejap. Solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ada orang buat jemaah. Tak dapat 27. Sebab solat sunat tasbih, dia tak dituntut untuk jemaah. Kalau buat juga, sah. Tak dapat. Dapat 1, atau kita ambil pendapat ulama' ni lah. Dapat lebih sikit lah. Tapi 27 tetap tak dapat. Okay? Kalau tak dapat, tak apa. Tak apa, buat je lah. Bukan kita tak boleh buat. Cuma nak kata, fadilatnya tak dapat 27. Ya, solat sunat raya, ya dapat. Solat sunat raya dapat. Solat sunat tarawih dapat 27. Gerhana matahari dapat. Gerhana bulan dapat. Minta hujan dapat. Dapat. Solat sunat hajat pula. Solat sunat hajat tak dapat 27. Tapi ada sebahagian ulama kata dapat yang hajat. Dapat 27. Sebab apa? Sebab dia dikiaskan daripada minta hujan. Solat sunat minta hujan dituntut untuk berjemaah, maka dapat 27. Solat sunat istisqa minta hujan ni, solat sunat hajat lah sebenarnya. Dia kata hajatnya nak minta hujan, maka dikiaskan dengan solat sunat hajat. Maka solat sunat hajat ada ulama kata dapat 27 juga. Sebab istisqa dapat. Istisqa tu apa? Minta hujan. Minta.
hajatlah. Maka dikiaskan. Setengah ulama kata tak apa, dapat satu juga. Jadi walaupun dapat satu ke, kita buatlah juga. Kalau dah biasa kita buat. Bukan tak guna sembahyang hajat ni. Bukan dapat 27 pun, pakai-pakai buat asin. Tak, buat je lah. Tak guna sembahyang duha. Macam ada program besar apa kan. Sebelum sembahyang duha ni kita pakai sembahyang tak? Sembahyang duha jemaah. Tak mau aku, bukan dapat 27 pun. Buatlah. Bukan kata jangan buat. Cuma, solat sunat kaedahnya, solat sunat yang tidak dituntut untuk berjemaah. Selain daripada 7 tadi. Kalau buat juga, tak dapat 27. Okay. Masuk, dah habis ni, dia masuk 24. Patutnya peringatan ni duduk last lah comel. Duduk akhir sekali. Tak apa lah. Okay. Yang ke-24. 24. Solat sunat yang ke-24. Solat sunat tahajud. Tahajud. Dan demikian lagi setengah daripada yang tiada dituntut berjemaah. Tak tuntut jemaah juga. Kalau buat, boleh? Boleh. Tahajud kadang-kadang buat kan, bulan musim Ramadan ke, kalau tak Ramadan ke, tak nak periksa budak-budak kadang dia buat. Boleh ke? Boleh. Dapat 27? Tak dapat. Ya. Dan demikian lagi setengah daripada yang tiada dituntut untuk berjemaah. Sembahyang tahajud. Iaitu sembahyang tahajud ni apa? Iaitu sembahyang malam, kemudian tu selepas daripada tidur. Syarat untuk nama sembahyang tu tahajud, dia mesti tidur. Maksudnya dia mesti tidur dan mesti bangun. Kalau dia tak tidur, tak dapat. Malah aku tidur hari ni sebab nak buat tahajud. Dia kata. Pukul 4 dia sembahyang tahajud. Tak. Dia nama sembahyang, dia panggil qiyamul lail. Sembahyang tu. Sembahyang malam. Tapi bukan tahajud. Bukan tahajud. Sebab syarat tahajud, ada beberapa syarat. Syarat pertama, syarat tahajud, dia mesti sembahyang syak dulu. Masa sebelum tidur. Itu syarat tahajud. Pertama, mesti tidur dan bangun. Tidur tak bangun-bangun bukan tahajud. Tidur dan bangun. Satu. Syarat kedua, sebelum tidur tu dia sembahyang syak dulu. Bukan dia kata, nanti aku bangun lah. Sembahyang syak sekali lah. Tak dapat tahajud. Sebab apa? Sebab bangun malam, sembahyang tahajud sembahyang bangun malam. Sembahyang bangun malam yang sunat. Kalau dia tak sembahyang syak, dia bangun malam tu sunat ke wajib? Wajib. Sebab nak sembahyang syak. Sebab tu tak dapat pahala. Kalau dia sembahyang tahajud tak dapat. Dia dapat pahala apa? Qiyamul lail. Baguslah juga. Bukan kita tak bagus. Baguslah. Dapat qiyamul lail. Kalau bulan Ramadan, dia dapat qiyam Ramadan. Baguslah juga. Tapi tahajud, besar. Pahala dia besar. Tahajud ni, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah apa tu? Isra. Bangunlah malam, kerjakan solat tahajud sebagai nafilah, tambahan. Sunat lah, solat sunat. Bagimu semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu di hari kiamat di tempat maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, jadi VIP dekat akhirat nanti. Kalau semayang buat sekadar balik modal, semayang fardu aja, dibangkitkan nanti tak duduklah VIP, duduk ramai-ramai dengan orang. Nak VIP, nak dapat maqam mahmud yang kita baca doa tu kan, mahmud, maqaman mahmud danil ladzi wa'attah. Semayang yang baca doa yang lepas azan tu kan. Innaka la tukhliful mi'ad tu kan. Maqam mahmud itu untuk Nabi. Ini untuk kita. Tak sampai tahap Nabi. Tapi dapat VIP lah. Dapat VIP. Bila dapat VIP, dekat akhirat nanti best lah. Orang lain telanjang bogeh. Memang telanjang. Kita tak. Orang lain haus. Kita tak haus. Orang lain panas. Kita duduk di bawah naungan arash. Orang lain penat. Berdiri. Mauqif. Kita tak. Kita dapat VIP. Nama VIP. Kan? VIP. Orang lain semua pergi pergi tak salah berkumpul apa-apa pun berdiri. Dia duduk ada kursi elok je kan. VIP. VIP. Nama VIP. Macam tu lah dekat akhirat nanti. VIP. Kalau nak jadi VIP, tahajud. Kalau tidak, tak boleh jadi VIP, jadi orang biasa. Orang biasa pun okey lah juga. Tak nak jadi orang kena seksa je lah. Orang biasa. Cuma kalau nak jadi VIP gitu lah.
Jadi 2 syarat tahajud. Yang pertama, sembahyang isyak sebelum tidur. Yang kedua, mesti tidur malam tu dan bangun tidur. Bangun tu dipanggil tahajud. Sekurang-kurangnya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Maknanya boleh buat 2, boleh buat 4 terus. Boleh buat 6 terus, boleh buat 8 terus. 8 terus. Yang buat 2, tahiyat lah lepas 2. Yang buat 4, sunat tahiyat dekat macam isyak tu lah. Macam tu kan, buat tahiyat kat tengah tu. Kalau 6, sunat buat 6. Lepas 6 tu tahiyat awal. Lepas tu 2 lagi tahiyat akhir. Kalau 8. Kalau 6, 4 lah. 4, tahiyat awal. 6, yang rakaat ke-6, tahiyat akhir. Kalau nak buat 8 direct, 6, tahiyat awal. Yang ke-8, tahiyat akhir. Ataupun boleh buat 8-8. Satu tahiyat akhir. Boleh. Tapi yang baik ni mana? Yang baik ni. Afdal 2 rakaat dengan niat tahajud. Afdal 2. Okay? Sampai 8. Dan lafaz niatnya usalli sunnatat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat sunat tahajud ni daripada asalnya wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut, bangun waktu malam sembahyanglah. Asalnya wajib. Asal sebelum Isra' Mi'raj, sembahyang umat Islam pada waktu tu 2 waktu. 2. Kan Isra' Mi'raj baru dapat 5 waktu tu, yang 50 jadi 5 tu. Tapi sebelum tu, masa Isra' Mi'raj tu umur Nabi dah 51 lebih lah. Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40. Mana 11 tahun tu sebelum 5 waktu ni ada. Habis 11 tahun tu semayang apa? Yang umat Islam tu, walaupun tak ramai di Mekah tu, semayang apa yang umat Islam tu? Semayang 2. Ada ulama kata wajib, ada ulama kata wajib bagi Nabi aja. Bagi sahabat-sahabat sunat. Ada kata dengan sahabat pun jadi wajib. Sebelum diturunkan 5, 2. 2 tu 1 siang, 1 malam. Yang malam tu dah tahajud. Malam dah tahajud. Okay. Kemudian buat 2 rakaat dengan niat tahajud. Dan bacaan dia tak kuat, tak slow. Bacaan, maksudnya bacaan kan, kalau maghrib 2 tu kuat, 1 perlahan, sir dia panggil. Isyak 2 jahar, 2 kuat, 2 sir. Subuh 2 jahar, 2 kuat. Zuhur asar 4 perlahan. Kalau sembahyang qabliyah ba'diyah perlahan. Witir perlahan. Witir yang bukan bulan Ramadan ni kan, perlahan. Kita tahu yang perlahan kan. Yang lain-lain hajat perlahan, semua perlahan. Perlahan tu sir lah. Habis tahajud dia special. Dia di antara kuat dengan perlahan, tengah-tengah. Tak macam kuat maghrib, tak macam perlahan asar. Tak. Dia sedang-sedang. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Surah Al-Isra ayat 10. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solat kamu dan jangan pula kamu merendahkan. Jangan kuat dan jangan rendah. Carilah jalan tengah di antara kedua tu. Ulama kata itu maksud sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud di malam hari. Jadi jangan kuat sangat, jangan perlahan sangat. Jangan buat macam sembahyang zuhur asar tu slow baca, tak kuat. Tapi jangan pula buat macam maghrib isyak. Tu dari sudut bacaan. Waktu je bila malam tu yang terbaik, afdalnya 2/3 malam. 2/3 malam. Maksudnya maghrib campur maghrib hingga subuh bahagi 3. Maghrib hingga subuh bagi 3. Maghrib kita tengok 7 sana. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 jam. 11 jam bahagi 3. 3 jam lebih tak? Yalah 3 jam setengah lah, senang kira 3 jam setengah. 3 jam setengah tambah 2, 7 jam. 7 jam lebih tak? Pukul maghrib tu 7 jam. 2/3? Maknanya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 3 lah, 8 jam lah. 3, 4, 5. Tu, terbaik. 2/3 ataupun 1/3 akhir malam. Ataupun setelah 2/3 malam. Itu yang terbaik. Waktu yang terbaik lah.
Macam mana pun, walaupun waktu yang terbaik, dia punya habis, maksimum dia habis waktu subuh. Dia boleh buat awal. Kalau bangun pukul 12 tengah malam, 12 tengah malam tahajud. Orang baru nak tidur, dia tahajud dah. Boleh. Dengan syarat tadi lah. Tidur pukul 9, dah sembahyang isyak, balik tidur. Lepas tu bangun pukul 12. Tahajud dah. Orang baru nak tidur. Dia tahajud. Boleh. 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 Tapi yang terbaik, 2/3 tadi lah. 2/3 malam. Pukul 3 ke atas. 3 malam ke atas. Dan sehingga bila tahajud ni? Sehingga subuh. Jadi, sepatutnya, setiap orang boleh buat tahajud. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan tiap-tiap malam boleh buat tahajud. Sepatutnya. Sebab apa? Kan kita bangun sahur. Bangun sahur, lagi 10 minit, 15 minit sebelum azan subuh, kan kita dah berhenti makan. Sembayanglah waktu tu. Itu tahajud. Itulah tahajud. Boleh. Kalau pergi masjid surau, nak sembahyang subuh, datang awal 5 minit. 5 minit je awal. Sembahyang tak 2 rakaat. Lepas main 2 rakaat, imam makmum Bilal azan. Dapatlah tahajud. Tahajud dah tu. Sepatutnya boleh tiap malam. Tapi yang ujung janji buat. Macam solat duha juga. Sepatutnya duha, orang yang pergi sembahyang Zuhur di masjid, kalau dia time dia rehat ke apa, dia pergi sembahyang Zuhur di masjid surau, memang dia sembahyang Zuhur. Sebab memang waktu tu waktu sembahyang berjemaah. Memang dia buat macam tu. Sepatutnya dia tak boleh tinggal duha. Tak logik kalau dia tinggal duha. Orang yang sembahyang Zuhur sendirian pukul 3 petang, tu tak apalah, tak ada duha lah dia. Ni yang sembahyang di masjid. Saya perhati aje. Rugi kalau orang tak buat. Dia pergi sembahyang Zuhur di masjid surau. Datanglah awal 5-10 minit. Memang pun bersembayanglah duha. Duha habis waktu Zuhur. Bolehlah ujung-ujung. Tak apalah dapat di garisan penamat pun. Daripada tak buat. Patutnya hari-hari dia boleh buat. Ya, kalau saya kadang-kadang pukul 2, kadang pukul 3 sembahyang Zuhur. Tu tak boleh buat apalah. Ini yang memang selalu dia ada. Waktu Zuhur ni mesti ada. Tapi tanya sembahyang duha tak sembahyang. Habis sampai-sampai lagi 5-10 minit sebelum Bilal azan, buat apa? Duduk saja main telefon. Oh, rugi. Habis orang lain langsung tak buat sebab dia sembahyang Zuhur pun pukul 3.30. Itu tak apalah. Dia tak rugi sebab dia memang nak pukul 3.30 sembahyang. Tak adalah apa-apa dia. Ini orang yang dah ada peluang tapi tak buat. So, rugi. Jadi sama juga. Sepatutnya bulan Ramadan tahajud tiap malam. 2 rakaat aja. Lepas sahur, sama ada pergi masjid surau ataupun tak pergi kat rumah, Allahu Akbar, tahajud. Lepas tu pergi masjid surau untuk sembahyang subuh. 5 minit je. Tak sampai 5 minit. Kalau sembahyang memang minimum 2 minit. Minimum. So, 2 minit je tahajud. Nak buat minimum, buat mantap lah. Buat mantap sekali je buat apa? Baik buat minimum tiap-tiap malam. Mana baik? Minimum tiap-tiap malam. Minimum tu 2 minit je sembahyang sunat dia. Tahajud dia 2 minit je. Daripada sembahyang 2 jam. Tahajud. Lepas tu sekali tu Lebih baik 2 minit ni. Setiap amalan yang berkekalan istiqamah tapi sikit. Lebih baik daripada amalan yang banyak tapi tak istiqamah. Sekali 2 je. Sedekah sebulan 300. Debuk. Dengan RM10 sehari. Baik RM10 sehari lagi. Sama je. Tak sama. 300 duk bagi sekali susah. Yalah susah lah nak bagi sedekah tu. Maksudnya kalau minyak, sekali je minyak dia. Kalau nak kena naik kereta. Dan masa yang dia guna, sekali je lah. Berapa lama nak pergi-pergi. Setengah jam. Niat bagi sedekah, sekali. Semua sekali. Kalau RM10 sehari, 30 kali niat, 30 kali susah. Susah lah kira kalau kata nak pergi masjid, nak masuk tabung kan. Susah lah kiranya. Nak pergi 30 kali niat, 30 kali. 30 kali halangan. Kalau ada halangan-halangan. Apa dia? Macam mana? Transfer. Transfer. Transfer lagi. Buat apa dia panggil? Apa dia panggil tu? Boleh memang, macam mana nak sebut? Yang tiap-tiap potongan auto debit, buat auto aje. Tak payah fikir. Okey. Kita kadang-kadang nak nampak 300 tu. Nampak banyak. Kalau RM10 nampak tak banyak. Masalah kita pada transfer. Letak auto debit RM10. Buatlah begitu. Lebih baik dari sudut pahala orang yang
haloba dengan fadilat pahala, dia penting mana tu? Orang yang alah janji bagi, dia tak penting. Dia kata tak kisah, janji aku bagi juga daripada orang tak bagi. Dia kata gitu. Tapi orang yang haloba, macam dia haloba dengan kerja dia. Kerja kat sini, gaji 4,000. Kerja 7 hari seminggu. Tak ada cuti. Kan dia haloba tu. Nak duit tu. Yang ini gaji 3,500. Tapi Sabtu Ahad boleh cuti. Nak pilih yang mana? Dia pilih detail. Bak dunia. Detail bak duit. Oh detail. Ni 4,000 tapi tak ada live. Mana ada live? Yang ni 4,000 balik pukul 7. Tak ada live. Yang ni 3,500. Dah lah Sabtu Ahad. Nampak? Detailnya fikir tentang dunia. Akhirat. Alah bagi aja lah. Tiap-tiap hari payah. Tiap-tiap hari. Kita tu. Padahal akhirat lah sepatutnya lebih detail lagi. Agak-agak mana? 4,000. Kerja 7 hari. Tak ada cuti. Balik pukul 7 petang. Masuk pukul 10. Ataupun 3,500. Sabtu Ahad tak kerja cuti. Masuk awal sikit pukul 8. Balik pukul lipat setengah 5. Mana nak agak-agak. Tapi 500 rugi yang situ. Kita fikir. Syekh-syekharah lagi. Nak ambil yang mana? Yang ni duit dapat lebih. 500 sebulan biasa tu. Kalau setahun banyak mana dah. Nampak? Dia kira. Tapi kalau tadi pahala lebih. Alah bagi je lah. Cuba bayangkan. Kalau 30 setahun. Banyaknya pahala. Orang haloba dia nak yang tu. Dia akan pilih. Dia akan detail bab-bab akhirat. Kita haloba kat dunia tu. Kita fikir dunia. Mata duitan. Kita fikirlah. Apa tu? Detail satu. Benda malas sekarang ni dengan teknologi mudah kan. Buat auto debit lah apa. Memang sangat-sangat mudah boleh buat. Sangat-sangat mudah. Gantung pada kita je. Jadi buatlah duha dan tahajud bagi orang yang dah memang dia nak pergi kerja. Macam saya dulu, tempat saya dulu. Sebab dia agak jauh dengan Kuala Lumpur. Kalau dia keluar pukul 6 lebih lah. Lepas sembahyang subuh baru dia keluar daripada Puncak Alam nak ke Jalan Duta KL ke. Dia akan terpaksa lalu jam yang melampau 2 jam. Tapi kalau dia keluar awal setengah jam aja. Katalah perjalanan 2 jam ni, jam punya pasal 2 jam. Biasa gitu. Kalau keluar pukul 6 lebih lepas sembahyang subuh, 6 suku ke keluar, 2 jam baru sampai, 8 suku. Tapi kalau dia keluar sebelum subuh, dalam 5.55, 5.50 keluar dah. Lepas tu dia singgah mana-mana, dah dekat-dekat tu singgahlah masjid mana-mana. Tak sampai sejam. Siap boleh relax baca surat khabar dulu kan. Sekarang main WhatsApp kan. Dulu baca surat khabar, siap relax baca surat khabar hari. Sebab apa? Boleh sejam lebih dia relax. Maka dia bangun awal untuk pergi kerja awal. Sebab dia tak nak dalam jam. Maka dia pergi awal. Tapi tak sembahyang tahajud. Sayang. Sedangkan ada 10 minit. Pergilah awal sikit. Kan? Naik motor, naik kereta kan. Dia biasa naik kereta lah. Kalau naik motor, tak kisah pukul apa. Motor mana ada istilah jam lah. Naik kereta, tengok. Lagi 10 minit ni. Masjid, masuk. Sembahyang tahajud. Lepas tu sembahyang subuh. Sepatutnya boleh tak? Kalau orang haloba. Kalau orang tak haloba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Para sahabat ni Nabi didik dia wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Apa dia panggil? Tamak haloba dalam masalah akhirat. Macam tu lebih kurang bahasa. Tamak haloba, bukan sikit-sikit. Ya Rasulullah, aku nak puasa tiap hari. Ya Rasulullah SAW, aku tak nak kahwin, nak ibadah aja. Tak haloba tu. Tapi Nabi tak bagi ya. Aku nak sembahyang, tak nak tidur-tidur. Ada yang tak nak kahwin, ada yang nak puasa tiap-tiap hari, ada yang nak puasa tak nak buka. Tak nak buka puasa. Haloba tak? Nabi didik. Lepas tu Nabi kata, aku Nabi. Aku juga kahwin. Engkau lebih pada Nabi ke? Sampai tak nak kahwin. Aku Nabi. Ada waktu sembahyang, ada waktu berhenti, ada waktu masyarakat. Semua ada. Engkau nak lebih? Jadi maka Nabi tak bagi. Cuma nak beritahu, halobanya dia. Haloba. Jadi tidur, bangun, boleh sembahyang, tahajud. Dan solat tahajud juga, dia boleh masuk dalam solat lain. Sebab dia jenis mutlak. Contohnya, dia ada qada' fardu. Dulu-dulu masa muda-muda lara tu, adalah tinggal 10 tahun ke, 5 tahun ke, tak sembahyang mula-mula dulu. Lepas balik tu kan, dia lara lah dulu. Wajib tu. Sembahyang tahajud sunat. Yang tu wajib. Kemudian bangun tahajud, bangun malam. Kalau dia sembahyang, tak qada' lah katalah. Dia bangun pukul 4. Dia sembahyang qada' lah sikit. Sebab nak tahajud ni, nak sembahyang tahajud. Dia sembahyang qada' 20 kali subuh.
qada subuh 20 kali. Ataupun dia buat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh pun boleh juga. Dia buat tu 4 Zuhur, 4 qada ikut boleh juga. Buat 2 subuh boleh juga. Yang terbaik dia ikut turutan. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, tanda. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, tanda qada tu. Tapi tak semesti buat gitu. Itu yang terbaik. Kalau nak buat 2 subuh senang 2 sampai habis. Lepas tu 4 3 boleh juga. Okay. Dia sembahyanglah dalam 20 rakaat yang qada fardu. Lepas pada tu habis jam. Lepas pada tu ada lagi berapa ni? Sembahyang tahajud lah. Sembahyang tahajud. Maknanya sunat. Ugi dia buat gitu. Sebab apa? Sembahyang tahajud boleh masuk dalam sembahyang lain. Maksudnya masa dia sembahyang qada tu sebenarnya dah ada tahajud dalam tu. Dah ada tahajud dah. Jadi baik qada subuh semua. Qada subuh wajib bayar, utang. Tahajud sunat. Kenapa asingkan? Dah lah ianya boleh masuk sekali. Masuk lah. Macam orang puasa. Orang puasa Syawal tu. 6 tu. Tapi bukan awal, ujung. Ada lagi 10 hari nak habis Syawal. Dia ada qada. Yang dia nak qada Ramadan, biasa orang perempuan lah. Tapi tak kisah perempuan ke lelaki. Dia ada tinggal Ramadan 8 hari. Tak semayang, tak puasa. Masa tu lagi 10 hari nak habis Syawal. Maknanya 21 Syawal lah. Dia pergi qada sahaja 8 hari. Tinggal lagi 2 hari. 2 hari tu dia puasa 6. Tak jadi 6 lah sebab 2 hari. Lebih baik masa dia niat puasa qada tu sekali dengan 6. 2 in 1. Itu lah, sama je. Macam tu juga masjid. Masuk masjid, ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid boleh masuk dalam sembahyang lain. Dia sembahyang qabliyah, katalah Zuhur ke Asar ke qabliyah. Sampai awal baru azan, dia pun sembahyang apa? Qabliyah. Dia baru masuk, tak duduk lagi. Dia pergi niat apa? Niat tahiyatul masjid saja. Lepas pada tu dia niat qabliyah. Boleh buat macam tu. Silat-silat imam sembahyang dah pula. Baikkah sembahyang qabliyah saja, tahiyatul masjid tadi masuk sekali dengan syarat jangan duduk lah. Boleh, benda boleh masuk sekali. Sama lah juga tahajud. Tahajud boleh masuk sembahyang lain. Boleh masuk sembahyang. Sembahyang hajat lah, sembahyang hajat. Sembahyang hajat masuk tahajud dalam tu. 2 in 1. Asal tak nak buat. Macam tu lah. Boleh masuk. Tapi kalau nak buat asing pun boleh. Habis. Tu sembahyang tahajud. Selesai. Yang ke-25. Yang ke-25. Solat sunat terakhir dalam kitab kita. Tapi kalau tengok solat sunat yang keseluruhan, ada 100. Tapi tak ada lagi kitab kita. Kalau kita 25. Ada kalau semua solat sunat ada 100. Solat fardu pun kena paksa. Bangun gitu. Allah. Semayang Allah. Baru lepas semayang maghrib. Isyak Allah. Gitu. Zuhur dengan Asar pun buat macam jamak. Macam jamak. Pukul 4 Zuhur. Habis 7 minit, 8 minit, klik, 5-6 kali klik, masuk Asar. Cantik. Macam jamak. Duduk rumah macam jamak. Tiba-tiba nak bincang tentang solat sunat yang ada 100. Yang fardu pun bangun nampak malah nak Allah, bangun tu dengan Allah. Iman dah takbir dah. Highlight dulu, bangun. Nak tunggu dapat subsidi masbuk. Dapat rukuk tak apa. Malah baca Fatihah. Gitu. Tiba-tiba nak bincang 100 sunat. Bincanglah juga. Dapat ilmu juga. Walaupun tak buat. Macam mana? Itulah kita. Yang qada dulu, kalau ada yang tinggal dulu pun dah 20 tahun dah tinggal. Tak habis-habis qada lagi. Nak cerita yang 100 sunat tu. 25 cukup lah. Syekh Daud kata, aku bagi 25 pun tak lagak buat. Kita bukan macam dulu. Semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Kita tak semayang sampai bekak kaki. Sebab tak ada senaman. Kerja makan, mentek darah aja sampai tak ada senaman, bekak kaki. Gaut. Apa taknya lepas siput. Lepas siput. Sampai gaut. Nabi orang dulu, Nabi dulu, sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Kita sekarang gaut. Bengkak juga. Bengkak kat ni, kat perut ni. Bengkak naik sampai. Aduh, orang 6 pack, kita 1 pack.
Tu kita. Pas makan. Aduh. Jadi tak apa, bincang-bincang juga. Yang ke-25. Salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak ni rare siapa buat. Apa orang panggil? Tabik lah. Tabik spring tak? Orang kata tabik jetak. Jetak, bukan tabik biasa, jetak lah siapa buat ni. Mutlak ni. Bila solat sunat mutlak, dia tak ada sebab tau. Dia mutlak. Maknanya yang ada sebab dia dah habis lah buat. Kalau yang sebab tak habis, kenapa nak buat mutlak? Maksudnya, awabin buat beres 10. Ada 8 kata, 8 lah. Duha 8 dah. Witir 11. Qabliyah ba'diyah 22. Saya beres belaka tu. Beres belaka. Lepas tu, dah semua dah buat tu. Kalau bulan Ramadan tambah lagi tarawih 20. Dah settle dah semua. Tahajud. Kira lebih kurang dalam 300 rakaat. Semua solat sunat tadi. Dalam satu hari. Kalau bulan Ramadan lah. Kalau bukan bulan Ramadan, lebih kurang dalam 200 lebih. 280 macam tu. 200 lebih. Semua solat sunat. Dah tak tahu nak buat apa dah. Nak semayang lagi. Macam mana ni? Ni yang buat. Tak apa semayang solat sunat mutlak. Sedangkan solat sunat yang lain-lain tadi dia tak buat. Dia tak pandai lah. Dia tak cerdik lah. Tak cerdik. Sebab yang itu lagi besar pahala. Mutlak yang dah tak tahu nak buat apa dah. Nak buat apa ni? Duha, maksimum. Witir, maksimum. Qabliyah ba'diyah, maksimum. Semayang awabin, maksimum. Semayang apa lagi ni? Tahajud, maksimum. Semua maksimum. Habis tu macam mana ni? Semayang apa ni? Semayang lah. Mutlak. Kan? Mutlak. Orang dulu buat. Sunat mutlak. Dan demikian lagi setengah daripada sunat, solat sunat, ia mengerjakan sembahyang sunat mutlak. Pada malam atau siang. Yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Tak ada sebab. Tak ada sebab. Sembahyang saja panggil. Bermula sembahyang sunat mutlak yang pada malam itu afdal daripada sunat mutlak pada siang. Siang boleh buat, malam pun boleh. Yang siang boleh, tapi malam lagi afdal daripada siang. Dan jika sembahyang pada malam diperbuatkan 2 rakaat. Sunat 2 rakaat. Kalau siang sunat 4 rakaat. Dari sudut keharusan tak ada. Berapa nak sembahyang mutlak ni? Nak sembahyang 30 rakaat boleh? Boleh? Ganjil genap. Nak sembahyang apa? Salat mutlak berapa rakaat? 80. Boleh? Jang itu, jang. Tak buat lah. Tak apalah. Kuat-kuat pun baca. Tak buat pun baca. Aduh. Jadi kalau buat solat sunat mutlak ni, kalau nak tahiyat awal dia kat mana nak buat? Kalau nak buat. Sama tadi, 2 last. Buat 80 rakaat. Sebut pun nak tergelak. Buat 80 rakaat solat sunat mutlak. Mana 78 tu kat situ ada tahiyat awal. Lepas tu 2 rakaat, dia 2 terakhir. Lepas tu baca surah. Baca surah sebelum tahiyat awal semua boleh baca surah. Jadi 78 kali baca surah. 78 kali kalau kata 80 rakaat. Sebab tu tahiyat awal sunat buat 2 rakaat last. Sebab selepas tahiyat awal tak sunat surah. Sedangkan tahiyat awal boleh je buat. Awal dia nak sembahyang 80 rakaat. Dia buat 2 rakaat lepas tu tahiyat awal. Lepas tu 78. Kan? 78 tu tak sunat surah. Jadi sebab tu buat ujung. Sebab apa? Lepas tahiyat awal tak sunat surah. Macam tu lah sembahyang lain. Surah. Sembahyang fardu pun seorang-seorang tak baca surah. Tak apalah, baik sikit inna atau inna dengan luar asri. Tu pun habis baik. Terbaik apa? Baca surah. Baik. Apa? Inna atau inna wal asri. Kadang-kadang kuliah. Tanya iman meningkat kalau auzubillahi falak. Tanya malam-malam inna atau inna, itu pun dah habis. Kalau tidak waladdallin amin pun tak dan dah rukuk dah. Alah, sunat je pun. Tiba-tiba nak cerita yang ini. Masya-Allah. Aduh, ya Allah, hai kita ni. Boleh. Buat ni boleh. Dia maknanya dia boleh.
Maksudnya dia boleh je ni. Dia sebenarnya tak niat berapa rakaat pun boleh. Niat sebenarnya mutlak je. Berapa? Nanti tengok. Tengoklah. Sampai mana? Boleh. Ataupun dah niat dah, lepas tu tiba kurang. Boleh. Ataupun niat sikit, tiba nak banyak pun boleh. Sebab tu dia mutlak. Mutlak ni maksud, ikut lah nak buat apa. Ikut lah nak buat macam mana pun. Malah lafaz niat dia pun relax aja. Usalli raka'ataini. Sunnatan lillahi ta'ala. Atau bahasa Melayu, sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun setengah ulama kata tak payah. Usalli. Allahu Akbar. Usalli je. Aku sembahyang. Itu je. Okey, itu aja. Usalli saja. Sunat mutlak. Orang dulu sembahyang. Sunat mutlak. Sembahyang. Maknanya dah habis maksimum dia buat. Satu hari tu 300 rakaat. Semua. Maksimum. Semua dah buat. 300 rakaat. Lepas tu sembahyang. Tu tak kira sembahyang tasbih lagi. Di sembahyang tasbih 4 rakaat. Dekat situ ada 300 tasbih. Semua buat. Orang dulu. Dan dah tak tahu nak sembahyang apa dah. Sekali tak tahu nak buat apa. Tak apa lah, sembahyang mutlak. Kita itulah makin lama keberkatan masa tu Allah tarik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa rugi, manusia tu rugi. Sebab keberkatan tu Allah tarik. Kalau ingat dulu masa tu kalau katalah bulan Ramadan 6.30 nak tunggu pukul 7 tu Allah. Ya Allah. Ya Allah cepatlah. Lama. Terpaksa tengok apa? Rumah kedai apa? Cerita rumah kedai. Cerita apa tu kan? Rumah kedai kan? Rumah kedai lupa dah. Terpaksa tengok. Nak bagi cepat sikit masa tu. Terpaksa tengok cerita. Kadang-kadang kalau ada yang baru sikit ada jejak Rasul. Itu pun dah baru dah. Ni lama tu. Yang rumah kedai. Betul lah rumah kedai tajuk ni. Kena tengok rumah kedai tu tajuk. Nak tengok. Nak tunggunya pasal. Kalau termenung. Ya Allah lamanya. Nak raya. Ya Allah. Baru 3 hari. Tapi sekarang tahu-tahu. Rasa macam baru semalam je start puasa. Tahu-tahu dah raya dah. Keberkatan tu tarik. Sembahyang fardu 5 waktu. Cukup-cukup je masa. Cukup-cukup masa. Sembahyang fardu 5 waktu tu cukup-cukup. Busy je. Tak kaya-kaya pun. Lainlah jutawan. Tak kaya pun gitu. Nampak sesak dah. Sesak juga. Lainlah. Tak sempat. Fardu je. Sunat semua tak sempat. Tapi 4 juta dalam bank. Okey, puas hati. Tak dapat akhirat pun dapat dunia. Ini tak kaya. Nampak Wira tu. Nampak Viva tu je. Paling-paling pun nampak Azia. Itu pun sebok bawa. Tekan lebih sikit tak boleh. Guguk. Tapi tak sampai sunat dah. Bukan main dia punya. Dia punya busy tu bukan main. Tak dapat. Sekarang keberkatan masa tu ditarik. Kita sekarang ni. Dulu tama-tama pegang benda ni. Benda jahanam ni. Jahanam mungkin ada juga. Ya, dulu walaupun ada dia agak cepat. Sekarang lagi cepat. Bila ada yang tu. Benda tu kan. Macam TikTok kan ada benda tu. Lepas tu Facebook pula tiru ada. Pakat-pakat ada benda tu. Apa dia panggil? Reel lah. Yang tu lah. Dulu kita tengok macam Facebook tengok tak dia ada yang Allah nak sebut tak kerti. Benda yang video pendek-pendek. Cup. Tahu-tahu 2 jam. Aku kena dah. Nak tidur ni kau dah lah. Tahu-tahu pukul 2. Cek. 1 pas 1. Last. Satu lagi. Last. Satu lagi. Last. Satu. TikToknya pukulan. TikTok. Jangan kan? Tak apa. Uninstall TikTok. Aku tak mau TikTok. Facebook ada juga. Kalau kena dia jangkit. Tengok satu. Namanya bagus. Ceramah. Mulanya. Betul ceramah yang kedua. Ceramah 3. Betul benda lain lah. Benda lain lah. Tangan duk gini. Gitu sekarang. Tahu-tahu 2 jam. Tak dapat apa-apa. Lainlah dengan kata konon-konon lah dengan ceramah pendek-pendek 2-3 minit. Lepas habis dengar tu penuh ilmu dalam kepala. Lain. Tak ingat pun apa tu. Tak ingat pun. Walaupun agama. Tak ingat pun. Lupa lah. Setelah 2 jam tanya balik. Ingat tengok apa benda yang ada ustaz tu kata tadi. Ustaz ni. Adalah macam ceramah-ceramah. Ceramah pendek. Apa benda? Ada. Ceramah yang pendek-pendek. Apa dia? Tentang agama lah. Apa benda? Iman. Apa benda? Tak boleh cakap. Tak saya try lah. Tak saya try. Memang dah tak try lah. Ada orang tu dia memang tak boleh lagi. Tak boleh. Hati-hati dengan benda ni. Memang keberkatan masa tu tarik. Kalau lah 2 jam tu boleh belek ni, sepatutnya sembahyang tu banyak lah boleh. Memang boleh sepatutnya. Dulu pun 24 jam. Sekarang pun 24 jam.
Tapi keberkatan masa tu habis sekarang ni. Tahu-tahu je. Dah naik umur dah setahun. Tak tahu setahun dalam kubur. Apa? Surah apa tu? Summalatus alun. Summalatus alun nayomi. Surah apa tu? Alhaakumut takatsur. Tu memang kena dengan zaman sekarang. Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan. Betul? Hatta zurtumul maqabir. Sampai bila sedar? Sampai apa orang cakap? Bahan tanah. Jilat cok. Dia tak tahu apa benda main sebut tu. Sampai mati tu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk kubur. Kabar-kabar. Tak khabar. Kabar-kabar mati. Masa tu? Tahu-tahu dah mati. Tak tahu. Masuk kubur baru perasan. Orang yang tidak tertipu, dia mati sebelum mati. Orang yang tidak tertipu. Orang yang tertipu, dia mati baru dia sedar. Mati baru sedar. Aku hidup sebelum ni. Tapi sekarang dah mati lah. Baru sedar dia hidup. Tapi orang yang mati sebelum mati, itu yang terbaik. Dia mati sebelum mati. Itu orang tidak tertipu. Orang yang tertipu, dia mati baru sedar. Rupanya sebelum lama ni dia hidup. Tak lagi lah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lepas tu nasihat dia apa? Nasihat. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan macam tu. Jangan kamu buat jangan macam tu. Anak beritahu ni. Lepas tu tak puas hati lagi. Summa kemudian. Yalah kami dah tahu. Tak puas hati lagi. Summa kalla sawfa ta'lamun. Ulang lagi. Sebab aku ulang sekali pun tak dengar. 2 kali pun tak dengar. Pun tak dengar. Ulang lagi. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalau nak tahu dengan ilmu yakin, dengan mengaji ni, ingat bagi ilmu sehingga yakin bahawanya kita supaya tak nak menyesal dengan ilmu yakin. Belajar dapat ilmu yakin. Dia dapat ilmu yakin. Betul? Apa? Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Tu masuk neraka. Summa la tarawunnaha 'ainal summa latus'alun yawma idzin 'anil na'im. Tak boleh. Dan kamu akan dipersoalkan. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan dipersoalkan dengan nikmat yang kamu dapat. Okey, PSG, surau Furqan, ada aircon. Nikmat ni. Ada kapet, nikmat, kipah lagi. Nikmat semua. Semua nikmat. Dan dia duduk rumah. Semayang dengan nikmat. Nikmat ni tak datang juga disoal. Nikmat yang ada ni tetap juga tak boleh. Kamu akan ditanya dengan nikmat yang ya Allah bagi nikmat atas dunia. Semua disoal satu-satu. Pernah satu ketika Sayyidina Umar tunggu Nabi. Sayyidina Umar ni tunggu Nabi nak datang, nak berjalan sekali lah. Macam berjanji lah. Sayyidina Umar duduk bawah pokok. Sebab panas kat padang pasir. Duduk bawah pokok, reduk sikit. Lepas tu kejap Nabi sampai. Seperti yang dijanjikan lah. Nabi sampai, Nabi terus sebut. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sayyidina Umar buat apa? Dia baca Al-Quran je. Melompat Sayyidina Umar. Keluar pergi tengah panas. Kenapa? Kamu akan ditanya nanti, kamu dapat nikmat kan? Nikmat teduh kan? Dapat kan? Dapat syafaat pokok kan? Dapat nikmat teduh kan? Nanti Allah tanya, masa duduk kat teduh, berapa kali zikir? Nikmat tu. Duduk buat apa masa teduh tu? Allah akan soalkan. Sayyidina Umar kalau macam tu, baik aku duduk tengah panas. Melompat. Duduk tengah panas balik. Sebab setiap nikmat akan dipersoalkan. Kita nikmat tu, punya lampu. Tiap-tiap bulan mari cuci. Kita punya tilam. Empuk tak empuk? Apa benda tu? Tiap-tiap bulan datang mari cuci. Pelik lah sekarang. Beli mahal, ribu-ribu. Lepas tu tiap-tiap bulan datang mari cuci. Tu bilik kita. Yang masuk pula orang lain. Tahu ada tilam beli, dia masuk cuci. Tak tahu lah. Bilik kita biarlah ni sikit. Semua boleh masuk. Dah lah dulu orang tak masuk rumah. Sekarang orang masuk rumah cuci air tu. Apa? Air tu lah. Air tapis tu. Itu pun dah masuk rumah lah. Berapa bulan sekali masuk rumah. Okey lah, dekat dapur je. Ini masuk sampai dalam bilik sekarang ni.
Dia tengok apa dia tengok? Tengok apa? Lain macam ni apa benda ni. Dia buat apa? Habis atas katil dia buat apa? Lepas tu dia tengok pula. Oh, tu dia tengok tengok apa yang ada. Tak molek sungguh. Tak molek. Tak nambah kalau orang kafir masuk. Lagi ke non muslim? Muslim ke? Kalau non muslim masuk macam mana? Mana tahu. Tak boleh sebut kau. Dia masuk dengan dia bawa dengan setan-setan ni sekali. Jin ke apa yang masuk sekali. Masa dia keluar dia tinggal dalam tu. Pelik lah. Cukup lah. Sebab apa saya cerita panjang ni? Sebab kita dah habis dah ni. Saya nak bahas. Maka sayugianya dah habis dah sebenarnya. Ni cerita dia. Maka sayugianya kita memelihara segala sembahyang yang tersebut itu. Yang 25 tu pelihara. Yang 5 tak payah cerita tu wajib dah. Itu tak kena paksa buat dah yang tu 5 tu. Yang ni yang 25 tadi pelihara. 25 sembahyang tadi. Barang yang sedapatnya seboleh mungkin. Buat 300 solat sunat sehari. Sedapatnya. Istimewa pula, lebih-lebih lagi pada saat-saat kita kerjakan sembahyang malam, lebih-lebih waktu malam, kerana ia terlebih sangat berat suatu atas nafsu. Tak lebih-lebih lagi malam, memang nafsu kita tak suka. Nafsu memang tak suka. Yang biasanya bab-bab ibadah ni nafsu semua tak suka. Hanya beberapa je, ada berapa? 3 yang ibadah dan nafsu suka. Kahwin, ibadah, nafsu suka. Apa? Buka puasa awal. Masa buka puasa awal tu bukan tak azan lagi. Azan maghrib, terus buka. Kan? Itu nafsu suka lah. Lapar. Itu dapat pahala buka terus. Jangan lah. Oh, boleh tahan lagi. Tunggu 10 minit lu. Tunggu sampai maghrib lu. Tak buka lu. Oh, jangan buat kerja gitu. Walaupun boleh tahan. Sebab sunat buka terus. Ada panggil yang selari dengan nafsu. Selari. Kahwin, buka puasa awal. Ada satu lagi. Lupa lah satu lagi. 3 perkara ni, dia memang sesuai dengan nafsu. Selain daripada 3 ni, tak sesuai. Maksudnya nafsu semua tak suka. Berat atas satu. Lebih-lebih lagi malam-malam. Dan sungguhnya jadi ringan, tapi boleh jadi ringan. Yang berat tadi, apabila dikekalkan atasnya. Bila istiqamah buat, dia akan jadi ringan. Apa? Allah bisa, tegal biasa. Tu. Mula susah, tapi lama sedang aja. Istiqamah, buat istiqamah. Dan sabar atas kepayahan. Kalau payah pun sabar. Dan dengan melawan akan hawa nafsunya pada permulaan. Mula-mula lawan hawa nafsu lah. Mula-mula je. Lepas tu okey mula-mula. Kemudian daripada yang demikian itu, jadi dibukakan dia pintu berjinak-jinak ia dengan Allah. Masa tu bila dah mula-mula susah, usaha juga, buat juga, sabar juga, akhir sekali Allah buka pintu. Buka pintu apa? Manis munajat, lazat bersunyi dengan Tuhannya. Semayang tu jadi lazat lah. Lepas semayang, tak boleh berhenti lah. Dia jadi lazat. Tapi mula-mula tu payah dulu lah. Dan pada ketika yang demikian itu, tiada kenyang seorang daripada berdiri malam. Masa tu tak kenyang lah. Masa tak kenyang apa? Tak puas lah. Lepas tiap malam, tahajud. Istimewa pula, lebih-lebih lagi, berat, lebih-lebih istimewa pula, malam-malam tu berat atau segan? Apa? Berat tu susah semayang tahajud ni. Semayang, bukan tahajud lah, semua sunat-sunat tadi berat. Atau segan? Malu? Malas. Segan tu malas. Kalau orang utara dia masih lagi pakai perkataan tu. Orang utara. Orang timur tak panggil segan ni malu tak. Orang utara dia panggil apa penyegan ni, pemalas. Segan. Berat atau segan. Tambah-tambah benda tu berat dah tu malas pula tu. Seperti barang yang jatuh setengah daripada orang solehin. Seperti yang dibuat oleh orang-orang soleh. Dan beberapa riwayat yang masyhur daripada hal mereka itu. Yang dengar-dengar cerita orang sembahyang lah. Yang soleh-soleh. Setengah daripadanya orang yang sembahyang subuh dengan akhir sembahyang isyak. Oh. Boleh? Kita baru ambil wuduk nak sembahyang isyak. Nak terkentut dah. Macam mana wuduk isyak nak sembahyang subuh? Macam mana nak dapat? Ulama ajar kita. Yang pertama, jangan makan. Sebab yang nak terkentut, terkencing, terberak ni, sebab makan. Tahan makan, maka bolehlah sembahyang subuh dengan wuduk isyak. Cuba buat sekali, try buat sekali. Cuba buat sekali. Setiap orang kena buat sekali. Tak kisahlah berRamadan ke, nanti pergi Mekah bila-bila ke, tak kisah. Tapi seorang mesti buat sekali. Sembahyang isyak,
Sembahyang subuh dengan wuduk isyak. Maksudnya tak boleh tidur lah. Kalau tidur batal wuduk. Tak boleh. Terbaik kalau boleh buat tu. Kalau boleh buat terbaik. Mereka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah. Hidayah daripada Allah. Maka dengan petunjuk, dengan hidayah mereka itu, kita ikut. Kita ikut. Mereka dah dapat, kita ikut mereka. Dan jika lemah daripada banyak, tak mampu buat banyak, maka kerjakan sedikit barang kuasanya. Buatlah mana yang kuasa. Jaga perut, kurang makan minum, maka dapatlah, lambatlah, kuranglah duduk dalam bilik air. Dan kuranglah juga, tu keluar angin lah, apalah semua. Sepatutnya gitulah. Biar perut tu, antara sunnah perut kosong dah tak amal sekarang. Sunnah perut kosong. Kosongkan perut. Sehingga tak tahan lapar, baru makan. Lepas tu berhenti sebelum kenyang. Kita bukan berhenti sebelum kenyang. Tak lapar lagi makan dah. Tu kita. Ada satu kisah lah. Tengok. Oh pendek je. Satu kisah. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i tok guru. Imam Ahmad tu Imam Hanbali tu lah. Anak murid. Satu saya cerita ringkas lah. Satu hari Imam Ahmad, Imam Hanbali, dia dapat berita bahawasanya tok guru dia Imam Syafi'i nak datang rumah. Mungkin dapat telegram ke surat ke pesan, orang pesan ke gitulah. Maksud dia tahulah dalam beberapa bulan lagi ke beberapa minggu lagi. Maka dia pesan ke anak dia perempuan. Dia pesan, tak lama lagi tok guru aku nak datang. Aku memang sayang tok guru aku ni. Ketika aku doa untuk puji Allah, doa untuk ibu bapa, dan aku tak pernah tinggal doa untuk guru aku ni. Walaupun aku ramai guru-guru yang lain, ketika doa, dalam doa aku, memang aku tak pernah tinggal. Yang panggil ingat daku dalam doamu. Tu. Memang dia ingat Imam Syafi'i. Dia sayang. Dan dia akan datang nak ziarah aku ni. Dia datang nak ziarah aku ni. Jadi nanti kalau dia datang nanti masak sedap-sedap. Selang waktu yang dijanjikan, Imam Syafi'i sampai. Imam Syafi'i sampai, dia masak anak Imam Ahmad ni. Masak apa semua buat. Sampai-sampai, sediakan, dia makan. Imam Syafi'i makan. Makan banyak sikit daripada biasa. Makan. Lepas makan, borak lama, lepas tu semayang. Semayang Isyak, semayang Maghrib, semayang Isyak. Lepas tu dah habis, lepas semayang Isyak, borak sikit nak tidur. Maka Imam Syafi'i pun tidur. Ayah dia pun tidur. Ayah dia Imam Hanbali, anak dia perhati je. Tidur. Lepas tu bangun tahajud ayah dia. Katalah pukul 2-3 pagi bangun tahajud ayah dia. Baru semayang tahajud, baca Quran macam-macam. Imam Syafi'i bangun. Tak ambil uduk tak apa. Ayah dia bangun ambil uduk apa. Imam Syafi'i bangun tak ambil uduk tak apa pun. Tak ambil uduk tak apa pun. Lepas tu, buat apa? Semayang 2 rakaat. Pelik anak ni kata tok guru besar tapi semayang pun tak ambil wuduk. Masa apa ni? Lepas dah tidur tadi. Lepas habis semayang 2 rakaat tahajud, letak tangan gini. Tidur balik. Dia minta ayah dia baca Quran semayang, ayah dia. Lepas pada tu dah lah tadi makan banyak. Lepas tu pula semayang tahajud 2 rakaat tu tidur. Lepas tu bangun subuh, semayang subuh tak ambil wuduk juga. Tak ambil wuduk juga. Masa esokkan hari tu dia beritahu, tanyalah ayah. Ayah kata alim sangat tok guru ayah. Pelik tengok dah lah semalam melantak banyak keping kita punya roti kita. Makan banyak. Biasa orang alim ni makan sikit. Lepas pada tu sembahyang, tak apalah sembahyang jemaah. Sembahyang tahajud buat 2 rakaat aja. Tak ada baca Quran, tak ada apa. Lepas tu tidur balik. Dah lah tu tak ambil wuduk pula tu. Subuh sembahyang tak ambil wuduk juga. Kata alim sangat. Imam Ahmad kata tak baik saya kata itu. Mai aku tanya. Wahai tuan guru, gini. Saya pendekkan cerita panjang je ni. Saya pendekkan. Okey, sekali dia jawab apa? Aku makan banyak sebab yang pertama, aku tahu makanan kamu tu halal. Anak murid dia kenal lah halal. Dan kamu orang alim. Aku tahu kau anak murid aku. Alim. Makanan orang alim adalah syifa. Penyembuh. Pernah kita dengar? Makan. Tak boleh ni kambing. Makan tak boleh ni. Macam, tak apa ni yang ubat. Ada? Biasa dengar? Betul tu. Betul lah. Cuma dia lari sikit lah. Tapi ada lah munasabah kan. Makan. Niat ubat. Orang kampung biasa makan dia suruh niat ubat. Tak boleh ni darah tinggi. Makan. Ni tak boleh kecil manis. Makan. Niat ubat. Okay. Nak Imam Syafi'i makan niat ubat. Kerana disebutlah hadis-hadis gini. Bahawasanya makanan orang mukmin adalah syifa. Penyembuh. Jadi Imam Syafi'i ada penyakit. Daripada muda dah penyakit. Imam Syafi'i ada penyakit buasir.
Dia pun muda sebab dia orang susah. Dia makan bekas-bekas sampah orang. Orang buang, dia ambil. Masa belajar dulu. Imam Syafi'i miskin. Mak dia tak tinggal duit. Sikit je. Dia pergi balik rumah mak dia lepas 2-3 tahun belajar. Mak dia tak keluar rumah. Pergi belajar dengan Imam Malik. Mazhab Maliki tu tok guru dia pula. Tu semua 3 orang tu anak murid dengan tok guru semua. Pergi belajar. Kau dah habis? Tak habis. Pergi belajar lagi. Pergi. Duit tak ada. Makan bekas-bekas orang. Jadi macam-macam lah. Perut problem lah. Tu Imam Syafi'i. Jadi banyak penyakit lah. Banyak ada penyakit. Dia tak boleh pergi jauh-jauh nak cari hadis, tak boleh. Orang lain boleh pergi jauh. Sebab sakit. Jadi aku tahu sebab aku makanan orang beriman, orang mukmin adalah syifa. Maka sebab tu aku makan banyak. Ni yang ubat. Kat situ dah. Lepas tu malam tu tidur, lepas tu bangun tahajud tak ambil wuduk. Dia kata sebenarnya aku tak tidur. Habis tu buat apa? Itu. Aku banyak ada beberapa masalah fiqh yang aku tak boleh selesai. Lama dah. Tunggu duk fikir. Dan rumah orang yang beriman memang banyak malaikat rahmat. Dengan banyaknya malaikat rahmat Allah turun, maka di situ mudah-mudahan aku dapat selesai masalah-masalah yang dalam kepala aku. Aku duduk kat rumah engkau, rumah orang beriman, aku kenal engkau siapa. Rugi kalau aku tak settle. Aku tak tidur, fikir. Malam semalam aku dapat menyelesaikan 70 masalah fiqh. Imam Ahmad sembahyang untuk diri dia, baca Quran untuk diri dia, semua untuk diri dia. Nak Imam Syafi'i 70 masalah untuk ummah sampai sekarang. Sebab tu aku bangun-bangun sembahyang tak ambil wuduk sebab wuduk Isyak sembahyang subuh. Tu nak cerita Imam Syafi'i. Wuduk Isyak sembahyang subuh. Cerita panjang lagi, saya pendekkan je. Ya. Maka datang pada hadis bahawasanya orang yang banyak tidur malam datang pada hari ni, kita kena lebih sikit ni masa. Dah cukup sejam dah. Dah. Kena lebih sikit juga. Lepas nak habis kan, dah habis. Stesen tak sampai, berhenti bahaya. Turun nanti, langgar. Tak boleh kena tunggu stesen. Stesen ni sikit lagi pun. Lain pun cerita je. Bukannya apa pun. Kena 5 minit lagi. Walaupun dah sejam. Maka datang pada hadis bahawasanya orang yang banyak tidur malam datang pada hari kiamat fakir. Siapa kiamat banyak tidur malam fakir, jadi fakir, miskin. Orang yang banyak tidur menghilangkan berkat umurnya dan sia-sia waktu yang ada mudanya. Doktor suruh tidur sehari 8 jam. Kalau 60 tahun dia hidup, lepas tu mati. Biasa 60 lah, umur kebanyakan 60. Mana tidur betul? 20 tahun tidur kalau 8 tahun. Kalau sehari 8 jam, 20 tahun tidur. Umur Nabi kata umat aku 60-70. Kita ambil lah 60 lah. Maknanya kalau dia tidur sehari 8 jam, maknanya 20 tahun tidur aja. Berak. Selama 60 tahun. Berak je 5 tahun. Berak kecing. Kira lah sikit-sikit setiap hari tu. Kira. Tolak lagi. Tolak. Kerja dalam masa 60 tahun tu, silap kerja 30 tahun kot. Tengoklah berapa jam kita kerja. Kira lah. Pergi bercuti begitu gini. Ibadah berapa? Silap ibadah dalam 60 tahun tu, silap 3-4 tahun ni. Tak pakai lagi. Pakai. Tidur sampai 8 jam. Ketahui olehmu, sedikit amal yang berkekalan terlebih baik daripada banyak putus. Yang tadi itulah yang sebut tadi. Sedikit amal berkekalan. Sikit tapi berkekalan. Lebih baik daripada banyak tapi sekali dua tu je. Lebih baik sikit tapi berkekalan. Sabda Nabi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Yang terlebih kasih amal kepada Allah itu yang dikekalkan dia dan jika sedikit sekalipun. Sikit jadi berterusan Allah lagi suka daripada banyak sekali. Tapi kita dah bahas awal-awal tadi kan. Dan sunat mengqadakkan sembahyang sunat yang tersebut itu apabila luput. Sunat qada, solat sunat yang luput. Tapi dengan syarat qada yang fardu dah selesai. Fardu banyak lagi nak qada yang sunat. Semua amalan sunat qada. 20 tahun lepas ada tak tinggal sembahyang raya? Sebab mungkin jam tak balik kampung apa, agak-agak ada tak sembahyang raya? Time COVID ada tak yang tak sembahyang raya? Ada kan? Ajak lagi qada. Boleh? Allahu akbar. Apa ni? Raya awak ni sesat ke? Allahu akbar. Allah 7 nanti 5. Sunat qada. Ataupun qabliyah ba'diyah yang tinggal entah bila-bila, sunat qada. Apa-apalah. Solat sunat duha. Bila ni? Aku qada 30 tahun lepas. Tak sembahyang duha. Qada sunat. Bila qada? Bila-bila boleh.
Tapi dengan syarat tadi lah. Dengan syarat fardu tu qada. Ini qada duha, qada apa? Subuh yang dulu tak qada. Oh, tu tak reti tu. Macam tu juga sedekah pun qada. Biasa hari Jumaat dia masuk tabung masjid RM10. Kali tu tengok 50. Tak boleh nyucur masuk. Kalau boleh nyucur tak apa. Macam mana tak ada duit kecil ni? Minggu depan hari Jumaat masuk RM10. Ini untuk minggu ni. Ni qada minggu lepas punya. Sunat. Semua amalan sunat qada. Amalan wajib qada. Amalan sunat qada. Biasa satu hari Quran baca biasa satu hari berapa ayat? Berapa muka? 10 muka. Oh, hebat orang sini. Satu hari berapa muka baca Quran? Satu muka lah kata. Satu hari satu muka. Tiba-tiba hari tu ada tetamu ke, ada hal ke, tak boleh baca. Esok baca 2 muka. Niat satu muka tu qada. Macam itulah semua. Tak kisah. Apa-apa amalan sunat, semua sunat qada. Kalau kata nak bagi sedekah duit dekat budak-budak masa raya gitu. Tapi ada tak bagi. Sekejap lagi bagi. Niat qada bagi sedekah hari raya. Qada raya. Ambil. Apa? Raya. Raya apa ni? Apa ambil? Qadaan. Itu tak bagi kan? Ini qada yang 3 tahun lepas. Bagi. Niat qada. Kalau tak ada ni. Bagi QR. QR. Tek. Saya kena dah gitu. Tahun ni saya kena dah. Kita ada RM1 dalam poket. Budak datang, Allah, tak ada duit besar, ada duit ni je. Tak apa acik dia kata. Dia buat call telefon, dia kata, ada 7-8 orang, kat 10 orang kat situ. Semua buka telefon. RM10. Dia minta RM10 kan, yang kita tag, dia terus potong RM10 tu. Kita pun, terpaksa. Mampus 100 hari tu. Mampus 100 hari tu. Pandai budak, sekarang ni tak boleh lah. Saya ni kena kata handphone rosak. Budak-budak sekarang, pakai QR je. Allahumma ja'ana minal muhafizina wal muqimina salah al mukhlisina. Ni doa ni. Liwajhikal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan orang yang memelihara dan mendirikan salat dengan ikhlas semata-mata Zatmu yang Maha Mulia, wahai Tuhan ya sekalian alam. Ni bila habis dia doa untuk kita semua dan untuk dia sekali lah. Habis baru sampai stesen. Lepas pada ini habis dah bab musalli dah habis. Ini berkaitan dengan sedikit tentang pemerintah. Tiba-tiba selit pemerintah kat sini. Sultan, pemerintah, PM, semua ada dah ni. Menteri, untuk lebih kurang beberapa muka surat ni. Kenapa pula tiba-tiba ada cerita tentang pemerintah ni ada 133 sampai 154. Boleh tahan banyak. 21 muka surat. Tentang pemerintah. Tentang sultan, tentang raja ada. Kenapa ni? Akan datang. Kenapa tiba-tiba je ada? Tak logik. Cerita pasal semayang, musalli kan semayang. Tiba-tiba cerita pasal pemerintah. Kenapa? Ada sebab. Ada. Jadi, jangan lepaskan pada episod yang seterusnya. Wallahualam. Kita tangguh dulu. Itu sudah yang tasbih kafarah dan subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.